Hai, Assalamualaikum semua. Saya Siti Khalid Jayaman dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Universiti Tun Hussein On Malaysia. So, hari ini saya ingin kongsikan satu topik iaitu berkaitan pengiraan kadar harga. Pada akhir video ini diharapkan anda dapat mengira kadar sebut harga bagi kerja penggalian menggunakan tangan. Okay, sebelum kita masuk kepada topik pengiraan kadar harga, untuk pengenalannya ingin saya terangkan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kadar harga. Kadar harga adalah merupakan harga seunit kerja atau bahan, di mana kadar harga ini perlu mengambil kira semua kos-kos yang terlibat seperti bahan, loji dan peralatan serta buruh. Selain itu, kos-kos ini juga akan ditambah dengan amaun keuntungan ataupun overhead untuk mendapatkan satu kadar harga yang lengkap. Elemen kos merupakan kos yang perlu dipertimbangkan dalam pengiraan kadar harga. Ada 4 elemen utama yang perlu diambil kira iaitu bahan, buruh, loji dan peralatan serta untung dan overhead. Bahan binaan merupakan komponen kos utama dalam pembinaan. Ia melibatkan lebih kurang 40 hingga 60% daripada kos keseluruhan pembinaan. Kos bahan adalah merangkumi harga asal bahan tersebut, kos pengangkutan iaitu daripada penghantaran bahan dari pembekal ke lokasi pengguna, kos pengendalian iaitu kos bagi meletakkan bahan di tempat yang betul dengan mengambil kira jarak dan masa pergerakan, kos penyimpanan iaitu pemantauan tempat penyimpanan, suhu dan kelembapan serta faktor pembaziran yang mungkin berlaku akibat daripada pengendalian bahan tersebut. Kos buruh pula merupakan kos bagi membayar upah kepada pekerja yang melaksanakan kerja-kerja di tapak bina. Kos upah buruh biasanya dibayar mengikut jam dan ia adalah berbeza mengikut tahap kemahiran pekerja dan lokasi tapak. Buruh juga boleh dikategorikan sebagai buruh mahir dan buruh tidak mahir. Kos buruh ini mengambil kira ataupun bergantung kepada produktiviti iaitu output bagi seseorang pekerja. Produktiviti atau output ini adalah merupakan purata masa yang diambil oleh seseorang pekerja itu untuk menyiapkan sesuatu unit kerja. Kadang-kadang ia juga dikenali sebagai angka tak buruh. Selain itu, loji dan peralatan juga adalah merupakan kos yang perlu diambil kira dalam projek pembinaan. Loji dan peralatan ini boleh dikategorikan kepada dua iaitu berjentera ataupun tidak berjentera. Contoh peralatan tidak berjentera ialah seperti tukul, cangkul dan tangga. Manakala peralatan berjentera pula ialah seperti lori, penggaul konkrit ataupun alat getaran. Bagi peralatan jentera, biasanya kontraktor boleh memilih untuk membeli ataupun menyewa alat tersebut bergantung kepada keperluan terhadap kerja. Kesesuaian penggunaan peralatan ataupun loji yang digunakan adalah bergantung kepada jenis, saiz dan juga output yang diperlukan. Kos yang terakhir yang perlu diambil kira adalah untung dan juga overhead, di mana dalam sesuatu perniagaan, matlamat mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kadar keuntungan biasanya bergantung kepada peratus projek. Antara mungkin peratusan yang selalu digunakan adalah 10 hingga 15%. Namun ia adalah bergantung kepada setiap organisasi tersebut. Overhead pula merupakan perbelanjaan yang dikeluarkan secara berterusan untuk memastikan
aktiviti perniagaan tersebut dapat dijalankan. Contoh overhead adalah seperti sewa, bil telefon, kos perjalanan dan sebagainya. Bagi kerja-kerja penggalian boleh dilakukan sama ada secara manual menggunakan tangan ataupun mesin. Kerja-kerja penggalian juga boleh dibuat melalui menggunakan unit luas iaitu meter square ataupun unit isi batu iaitu meter cube. Bagi kerja-kerja penggalian tanah menggunakan tangan, ia adalah menggunakan peralatan tidak berjentera seperti cangkul, penyedok, bakul dan sebagainya. Kaedah ini mungkin sesuai untuk kerja-kerja yang mungkin memerlukan kuantiti kerja yang kecil ataupun mungkin bagi kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh jentera. Jadual ini menunjukkan output buruh bagi kerja penggalian tanah menggunakan tangan yang diambil daripada Ahmad Abdullah pada tahun 2006. Ini adalah contoh bagaimanakah berapa banyakkah output yang boleh dihasilkan dalam setiap kerja. Untuk lebih mudah memahami bagaimanakah kaedah pengiraan kadar harga ini dilaksanakan, mari kita tengok satu contoh untuk penggalian lubang membina asas pad dengan kedalaman tidak melebihi 2 meter. Ini adalah contoh mudah, contoh asas bagi memahami konsep pengiraan ini. Okey. Maklumat untuk pekerja ataupun untuk kerja yang akan dilakukan adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual ini, iaitu upah pekerja adalah RM60 sehari seorang. Bahan yang diperlukan iaitu papan dan tupang adalah RM3 per meter cube. Output pekerja adalah 4.5 jam per meter cube serta overhead dan keuntungan diletakkan kepada 15%. Kos pekerja adalah 4.5 jam per meter cube didarabkan dengan RM60 bagi 8 jam iaitu sehari seorang pekerja. Kemudian ia akan mendapatkan hasil RM33.75 bagi kos pekerja. Kos bahan adalah RM3 per meter cube. Jadi jumlah kos ini adalah kos pekerja campurkan dengan kos bahan RM33.75 tambah dengan RM3 per meter cube. Jadi kita akan dapat RM36.75. Overhead dan keuntungan adalah 15% bagi setiap meter cube. Jadi 15% daripada RM36.75 adalah RM5.51. Jadi jumlah kos adalah RM36.75 tambah dengan jumlah keuntungan RM5.51. Kita akan dapat RM42.26 per meter cube. Jadi saya harap anda faham dan jelas bagaimanakah kaedah mengira kadar harga bagi kerja penggalian menggunakan tangan. Terima kasih.